TV KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Saya nak tanya kepada anda semua, pernah dengar tak kadang-kadang bila kita solat kita dengar Tok Imam baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha, kita pun pening. Tok Imam ni atau orang Perak ke buat baca wadduha? Rupanya itu qiraat. Sebab itu hari ini kita nak belajar tentang qiraat Warsh bersama dengan guru kita iaitu Ustaz Muhammad Suhaimi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah bikhair tamam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik Ustaz, tadi ada murid kita yang bertanya apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih Hakim dan murid-murid di rumah. Hari ini kalau tengok tadi gimmick macam luar biasa je. Sebenarnya kita nak belajar hari ini yang luar biasa tu supaya kita pun jadi orang yang luar biasa, hebatnya. Baik, yang kita nak belajar ialah hari ini ialah maharat Al-Quran tingkatan 4 qiraat Warsh. Qiraat penduduk ahli Madinah. Ataupun kita kata suku Bani Tamim. Yang susah ataupun yang sangat suka dengan huruf hamzah. Tu nanti kita akan belajarlah. Okey, kita akan belajar qiraat Warsh. Dan yang kita nak belajar dalam qiraat Warsh ni ada dua. Yang pertama, biodata dia. Kita kena kenal lah siapa imam yang kita nak belajar ni kan. Kalau tak kenal maka tak cintalah. Betul. Kata orang Melayu kan. Dan yang kedua ialah manhaj dia. Okey, jadi biodata dia, okey. Kita tak nak kena kenal nama dululah kena kenal nama dulu. Okey, nama dia adalah Abu Sa'id. Ni kunyah dia lah. Kalau orang ngaji bahasa Arab ni kunyah dia. Orang Arab ni memang suka dengan kunyah dia. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Abul Qasim. Nabi suka dengan panggilan tersebut. Yeah. Kita tak adalah, kita orang Melayu tak amal benda tu. Tapi orang Arab ada. Okey, jadi nak kata Abu Sa'id, mana anak sulung dia tu Sa'id. Anak sulung dia Sa'id, nama sebenar dia adalah yang ni. Okey. Ni nama sebenar dia. Osman. Okey, Osman bin Sa'id. Okey. Jadi tengok Hakim dengan murid-murid di rumah. Tengok nama dia Osman, nama ayah dia Sa'id, nama anak dia pun Sa'id. Oh. Sebab tu dia kata bapa kepada Sa'id. Mana anak sulung dia Sa'id, dia nama Osman, ayah dia nama Sa'id. Anak kepada Sa'id juga. Anak kepada Sa'id. Tu. Jadi Sa'idnya mana? Jadi wallah alam kena tengok dia punya nama penuh dia tu Okey, jadi nama sebenarnya Osman bin Sa'id tetapi dia digelar dengan Warsh. Orang panggil dia Warsh dan kita pun dalam qiraat kita sebut qiraat Warsh. Ra tu matikan je. Warsh. Tu Okey, mudah tu mudah nak ingat nama dia. Betul Ustaz. Okey, jadi dalam perperiyasaan kita kena ingatlah nama dia tu Osman bin Sa'id. Okey. Dan yang kedua kita lihat
tarikh lahir dia pada tahun 110 Hijrah. 110 Hijrah. Kemudian wafat dia di Mesir. Di ketika itu qiraat hujung dia adalah Imam Warsh di Mesir ni. Betul. Zaman 110 Hijrah, 110 Hijrah ni hujung dia Tok Guru adalah Warsh lah. Dia bawa ambil daripada Madinah, daripada Tok Guru dia Nafi' dan menetap bermustautin di Mesir dan wafat di situ. Okey, kita lihat tarikh lahir tarikh wafat dia ialah 197 Hijrah. Ini bermakna tuan-tuan murid-murid iaitu dia hidup selama 87 tahun. Lama Ustaz. Lama. Umur Tok Guru kita ni lama. Betul Ustaz. Cuma Ustaz antara tarikh lahir dengan tarikh wafat, mana yang penting untuk murid-murid kita ingat Ustaz? Itu soalan penting tu. Sebab apa? Sebab kita kena ingat soalan, minta maaf, sebenarnya dalam peperiksaan dua-dua lah. Okay, tetapi dalam pengajian Islam, kita kena ingat tarikh wafat lagi. Supaya kita dapat hubungkan dengan tarikh wafat imam-imam yang lain. Kalau lihat dengan tarikh wafat ni, sebenarnya dia sezaman je dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia sezaman je. Tetapi dalam dunia Islam ni, kita lebih kenal tokoh-tokoh mazhab tersebut. Kita tak kenal dengan tokoh qiraat. Sebenarnya dia sezaman je. Kalau kata qiraat penduduk Madinah ni, Imam Malik ambil. Anak murid pada Imam Malik, siapa dia? Al-Imam Syafi'i. Dia ambil qiraat Ibnu Kathir. Nanti kita akan belajar lah kemudian lah. Jadi sebenarnya diorang hidup sezaman je. Tapi kita lebih kenal siapa dia. Sebab kita kena cam dia punya tarikh wafat dia. Okey. Jadi yang paling penting murid kena ingat ialah tarikh kewafatan. Tarikh kewafatan. Cuma satu lagi soalan Ustaz, kalau boleh saya tanya. Kita lihat nama tadi Ustaz sebut bermula dengan Abu Sa'id Osman. Osman tu baru nama betul beliau. Tapi kenapa tak digunakan sebagai Imam Osman? Digunakan dengan panggilan Warsh. Okey, ini sebenarnya satu penghormatan lah kepada seseorang di kalangan orang Arab ni. Dia tak panggil nama. Dia terbalik dengan orang Melayu ni. Kalau orang Melayu ni sebut nama penuh tu, kita kira hormat lah. Tetapi orang Arab, dia kalau panggil kunyah ataupun panggil lakop panggilan dia, itu adalah satu bentuk penghormatan. Kenapa disebut Warsh? Sebab dia memiliki akhlak yang mulia lah. Warsh ni maksudnya akhlak mulia, bacaan yang elok. Maknanya murid-murid kita boleh contoh lah. Betul, Ustaz. Tok Guru kita ni. Kan? Okey Ustaz, jadi itu biodata tentang imam kita pada hari ini. Kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ardi, Guru Maharat Al-Quran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, sekarang murid-murid di rumah kita nak pergi pada belajar manhaj dia. Apakah manhaj yang ada di dalam riwayat qiraat Warsh ni? Baik, Ustaz. Okey, jadi kita nak pergi satu persatu lah. Apa manhaj ni? Macam tak biasa kan? Itu dalam kuliah qiraat kita sebut manhaj. Tapi nak lebih mudah faham, apa tajwid dia? Kan? Mudah je, simple. Lebih dekat dengan kita. Lebih dekat dengan kita lah. Tu bahasa yang lebih mudah faham. Rasanya kalau sebut tu, murid-murid di rumah cepat tangkap lah. Betul, dia pun mengangguk lah, baru kan? tahu. Okey, memang benda sama je. Okey, baik. Jadi kita nak lihat satu persatu.
Baik, kita mulakan dengan bab basmalah di antara dua surah. Okey, bab basmalah di antara dua surah iaitu hujung surah nak berjumpa dengan awal surah yang baru. Okey, maknanya kita nak sambung baca teruslah. Ya. Kita tak nak berhenti. Dah habis tu kita nak sambung surah lain lagi. Jadi macam mana manhaj Warsh? Okey, kita lihat. Ini contoh kita bawa. Baik. Wajah pertama ataupun bentuk pertama, kita sebut wajah lah. Dalam kuliah qiraat kita sebut wajah. Dalam kelas qiraat kita sebut wajah, kita tak sebut bentuk. Baik, wajah pertama adalah itsbat basmalah, iaitu ada basmalah. Kan? Jadi contoh beginilah. Kan ada basmalah di tengah-tengah lah. Hujung surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, dan awal surah Al-Kawthar. Okey. Mudah. Okey. Ini yang ada bismillah Yang ni ada bismillah. Okey. Kemudian yang kedua iaitu wasal tanpa basmalah. Mungkin Hakim nak cuba ke? Boleh Ustaz? Mana kata saya akan sambungkan terus Sambung hujung terus. surah Al-Ma'un dengan awal surah Al-Kawthar. Baik, hati-hati dengan huruf terakhir baris dia hidupkan. Baik Ustaz, saya cuba Ustaz ya. Baik. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Ahsanta. Bagus. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus Alhamdulillah. Tepat tu bacaan tu adalah tepat Baik. Mudah aja Jadi manhaj yang basmalah antara dua surah ni mudah aja. Okey. Jadi wajah ketiga. Wajah ketiga ni saktah lah, iaitu berhenti hujung surah tanpa ambil nafas dan baca awal surah. Tanpa ambil nafas. Ya. Macam kita kalabal rona ala, kan kita Dalam surah Yasin Ustaz dalam surah Yasin pun ada, dan surah-surah lain pun ada. Ya. Tapi untuk Warsh, setiap hujung surah nak berjumpa dengan surah baru ada saktah. Oh, ya ke? Tu. Tak ada dalam kita punya kiraat Hafs an Asim lah. Kita kat Malaysia ni rata-rata negara umat Islam guna kiraat Hafs an Asim. Tapi untuk kiraat Warsh dia ada. Jadi kita belajar sesuatu baru ke murid-murid? Betul Ustaz. Kan? Saya belajar sesuatu yang baru Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada nilai tambah lah dalam ilmu Quran kita. Betul. Okay. Jadi murid-murid kita terus kepada al-mad wal qasr. Kita nak kenal mad-mad mad jaiz, mad wajib muttasil bagi kiraat manhaj Warsh. Baik, kita lihat yang pertama iaitu mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ini contoh je lah. Ini contoh je. Bukan perkataan ni khusus tidak. Ini contoh sahaja. Iaitu kita baca dengan isba'. Okey. Isba' ni apa dia? Iaitu 6 harakat. Ya. Okey, 6 harakat. Okey. Jadi wama unzila tu kita baca 6. Ulaika tu pun kita baca 6 harakat. Kita sebut isba'. Kita tak sebut 6 harakat lah. Isba'. Sebab kita bukan kuliah tajwid, kita Betul. kuliah kiraat. Ya. Istilah dia lain sikit lah. Tapi benda dia sama je. Jangan apa jadi confuse Keliru, pula. Keliru pula murid-murid di rumah. Tak, benda sama aje. Jadi kita biasakan dengan istilah-istilah ni supaya kita mudah tangkap lah pembelajaran kita. Baik, yang tak mudah. sama Ustaz, 6 rakaat. Itu beza ya. Jadi kalau 6 rakaat memang biru muka nanti. Biru muka Ustaz ya. Okey. Okey Ustaz, silakan. Baik, terus kepada mad badal. Okey. Mad badal iaitu huruf hamzah selepas di huruf mad. Alif mad ataupun waw mad ataupun ya mad akan jadi istilah mad badal. Ya. Baik, mad badal ni ada 3 pilihan. Yang ni memang satu benda yang baharu sebab kita dalam tajwid kiraat kita di Hafs an Asim ni tak ada Yang kita biasa guna selama ni tak ada. Tapi untuk Warsh ada. Apa dia tu Ustaz? Itu apa dia? Iaitu kita boleh pilih. Nak 2 boleh, nak 4 boleh, nak 6 boleh. Oh, 3 wajah Ustaz. 3 wajah. Oh. Okey, cuba saya bagi contoh. Utu. Biasa je. Betul? Okey. Utu. Jadi 4 lah. Betul? Okey, cuba 6 pula. Utu. Okey. Mungkin boleh Ustaz? Kim cuba untuk kita dapatkan. Saya pilih aminu boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Aminu. 2. Aminu. Itu
itu 4. Aminu. Itu 6. Isba'. Okey, ahsanta. Terima kasih Ustaz. Tafawid baru belajar pun alhamdulillah dapat terus sebab benda mudah. Terima kasih Ustaz. Betul Ustaz. Benda mudah kan? Jadi murid-murid di rumah pun sebenarnya benda ni mudah sahaja okey. Cuma ingat jelah mak badal ada tiga wajah. Ya. Ketika kita baca dalam solat janganlah kita baca tiga-tiga tu. Betul Ustaz. Pilih satu je lah. Kan? Pilih satu je. Baik. Kemudian pergi kepada madlin yang selepasnya ada huruf hamzah. Kita istilahkan dengan madlin mahmus. Mahmus ni maksudnya selepasnya ada huruf hamzah. Seperti contoh, bukan kalimah ni saja. Ini contoh sahaja iaitu kalimah syai'in, iaitu kita ada tawassut 4 harakat dan isba' 4 harakat. Contoh dia ialah syai'in. Kalau kita bawa masuk dalam ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu saya buat isba' teruslah. Ya. Kan? Ada 4, ada 6. Boleh 4, boleh 6. Betul Ustaz. Jadi kalau yang nafas panjang boleh guna 6 harakat Ustaz. Betul. Kalau yang nafas cakap sikit 4 harakat lah kot. Boleh. Hakim tu suara bagus. Allah ambil yang panjang. Terima kasih, boleh Ustaz. buat bentuk nada apa taranum apa Terima semua kasih, kan. Ustaz. Okey. Baik. Baik, seterusnya kita pergi pada manhaj ataupun tajwid mim jamak. Dalam Warsh ada tajwid dia mim jamak. Kita tak adalah. Okey. Mim jamak ni sebagai contoh pada ayat falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, di mana mim jamak iaitu ni, mim ni. Mim yang ni mim mereka. Ya. Macam kita lah assalamualaikum. Kum belakang mim tu mim jamak lah tu. Betul. Kan? Okey. Jadi kalau kata dalam Quran ni mim jamak ini berjumpa dengan huruf hamzah, maka Warsh dia sangat suka untuk sentuh bab ni. Ya. Kan? Jadi apa dia punya wajah yang ada iaitu silah ma'al isba', iaitu hidupkan dia falahumu ma'al isba' dengan berserta jadi 6. Kenapa jadi 6? Kenapa jadi 6? Sebab bukankah dia bertemu dengan huruf hamzah ini sudah menjadi hukum mad jaiz munfasil di sisi dia. Betul Ustaz. Kan? Jadi sebab itulah dia hidup dengan 6 harakat terus. Yeah. Falahumu ajrun. Panjang tu. Betul. Bagi perhatian betul-betul kalau mim jamak selepas di huruf hamzah, buatlah 6 terus. Isba' Ustaz. Ya, isba'. Baik. Kemudian hamzatain min kalimah. 2 hamzah dalam satu kalimah. Okey, kita ada sifat aa lah. Sebagai contoh, kalimah dia di atas. Sifat ai dan sifat au. Ni dengan kalimah sebagai contoh yang kita bawa dalam pembelajaran pada hari ini. Murid cuba lihat. Okey, apakah wajah yang ada bagi Warsh? Tak lain tak bukan ialah tashilkan hamzah yang kedua tanpa idkhal. Tashilkan hamzah kedua. Okey, kita bincang yang ni dulu. Okey, tashil hamzah yang kedua. Macam mana nak tashil ni? Tashil ni kita nak mudah, kita ambil contoh ai lah. Ai itu hamzah sempurna. Ya. Ai. Cuba i tu kita tukarkan kepada ya baris bawah. Ai. Ai. Ai, tengah-tengah lahir ai. Ai. Itu tashil. Tashil di antara hamzah dengan ya. Ya. Kalau yang au, tashil hamzah antara hamzah dengan waw. Au. Lahir tengah-tengah au. Au. Ya. Boleh? Seronok Ustaz. Dia punya sifir tu kalau dapat tangkap tu okeylah tu. Senang Ustaz. Senang Okey. Jadi contoh dia ni tashil. Kemudian tanpa idkhal jangan masukkan apa-apa alif mat dekat tengah ni sebab ada qiraat lain dia akan masukkan alif mat lah. Jadi dia akan baca anzartahum aidha dengan aunabbiukum. Ya. Kita baca aunabbiukum.
Betul. Dia baca aunabbiukum. Itu nama tashil. Faham. Baik. Kita terus Boleh Ustaz? Baik. Cuma dia ada satu wajah lagi, wajah kedua dia iaitu apa dia? Iaitu tukarkan hamzah tersebut. Dia tak jadi tashil lah. Dia tukarkan hamzah yang kedua ni kepada huruf mat beserta dengan isba'. Jadi bila dia tukarkan kepada huruf mat, dia jadi hukum apa dalam tajwid kita? Mak lazim kalimi mukhaffaf. Betul ke Ustaz? Alhamdulillah. Mutafawwid tu soalan susah tu tapi boleh jawab tu. Alhamdulillah Ustaz. Cemerlang lah. Ni berkat fokus Ustaz dalam kelas ni. Kena fokus murid-murid. Kena tahan mata lah kalau murid di rumah ngantuk tu. Betul. Kena tahan mata. Sebenarnya mudah je. Okay. Dia ada dalam tajwid kita je. Kita nak ingat balik semula je. Jadi bila kita tukar pada alif mat, jadi alif bertemu dengan huruf yang mati, dengung pula kan, jadi dia jadi mad lazim kalimi mukhaffaf anzartahum. Beserta isba' 6 harakat. Baik, kita teruskan lagi. Hamzah single. Hamzah mufrad. Hamzah single. Hamzah single. Tadi dua hamzah kan. Baik, hamzah single ni contoh dia kita nak bincang ialah mukminun, dia akan bertukar kepada muminun. Okey, cuba lihat mukminun asal dia adalah hamzah sakinah, hamzah yang mati. Sebab itu kita warna hijau ni. Okey, poin pertama adalah hamzah yang mati. Dan dia berada di fa kalimah. Fa bina kalimah, fa'ala, fa fi'il lah. Kata kalau kata ngaji sorof ni fa fi'il. Ngaji qiraat ni memang kena ada juga belajar sorof, nahu sorof ni. Sebab dia ada kait dia ada cross dia punya tu Baik. Jadi kalau kata hamzah tersebut mati dan berada di fa kalimah, maka dia akan ibdalkan huruf hamzah tersebut kepada huruf mat. Jadi mukminun akan bertukar jadi muminun. Muminun. Ya. Okey, cuba lihat pada contoh yang kedua. Ini saya nak minta Hakim lah. Boleh Ustaz. Okey, ni lain sikit lah. Okey, hamzah tu dia baris apa? Hamzah baris atas Ustaz. Okey, atas maftuhah lah. Betul, maftuhah. Okey, sebelum dia? Sebelum dia baris hadapan. Baris Dhammah. hadapan. Okey, jadi dia akan bertukar jadi apa dia? Dia akan tukar kepada waw Ustaz. Waw Okey. Jadi ngam betul dah. Ke? Tinggal isi di tempat kosong macam Hakim jawab tadi tu. Al-hamzah maftuhah ba'da dhammin fa'an lil kalimah ibdaluha wawan. Alhamdulillah. Maka penuh Ustaz memang sempurna Okey, jadi muwajjalah. Asal dia muajjalah, tukar kepada muwajjalah. Ya. Okay, kita terus. Boleh Ustaz. Baik, bab naqal kita pindahkan baris yang ada pada huruf hamzah kepada huruf sebelum dia. Contoh dia kalimah fil ard akan bertukar kepada filar. Okey. Khalau ila kepada khalawila. Kan nampak tak? Hamzah tu buang. Baris dia jangan buang. Baris dia pindahkan kepada huruf mati sebelum. Macam ni fil ard, huruf mati sebelum lam, maka baris dia pindah je sebelum. Huruf hamzah buang. Okey. Baik. Kemudian jadi huruf hamzah itu berbaris, kemudian sebelum dia adalah mati, maka kita pindahkan baris dia ke sebelum dia. Ini mudah sahaja Okey, kemudian taklil kalimah bil huda bil huda alif zawatil ya ada dua wajah, fathah dengan taklil. Tapi kalau untuk zawatil ya selepas ra ada satu wajah aja Hakim Apa dia? Yang mana Ustaz? Yang ni. Taklil. Kalau bil huda dia boleh bil huda. Oh, ada dua. Ada dua. Tapi kalau nasara dia ada satu wajah aja, apa dia? Taklil. Apa dia bunyi dia? An-nasara. Okey, betul Ustaz betul. Saya takut tertukar dengan an-nasara. Salah Ustaz Betul, itu salah. Yang tu qiraat lain baik. Kemudian absarihim, katakan kalau kalimah absarihim alif tersebut berada di sebelum ra yang berbaris bawah. Okey, ni ada kalimah jatuh lah sini tambah iaitu al-maksurah sini tambah al-maksurah iaitu alif yang berada sebelum ra baris bawah dan hujung kalimah.
pun ada satu wajah sahaja, absarihim, Warsh akan baca dengan Absarihim. Alhamdulillah. Betul Ustaz, Tafawid cemerlang Dengan taklil Ustaz Ya, Okey. 5 bintang penuh. Alhamdulillah, bukan senang dapat tu. Ya, okey. Tepat sekali. Okey, terus. Boleh Ustaz. Kemudian ra Ra adalah kita tarkib, kita ringankan dia. Kalau kita baca dalam qiraat kita ataupun bacaan kita ghairu, dia baca dengan ghairu. Nipis je. Tapi kalau khairon, dia akan baca dengan khairan. Khairan. Okey, ringankan ra tersebut. Okey, ni nak minta Hakim lah. Kalau zikraka dibaca oleh Warsh, Zikraka. zikraka. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Ahsanta. Tepat sekali Okey, kemudian kalau al-akhirah dia akan baca dengan al-akhirah. Okey, mudah je insya-Allah. Betul Ustaz. Okey, kemudian kita pergi pada lam yang tebal Lam ni dia baris atas. Okey. Sebelum dia mesti huruf sad, ta dengan za yang berbaris atas juga. Kalau solatihim, Warsh akan tebalkan lam dia jadi bunyi solatihim. Kalau matala'in akan baca dengan matala'in. Okey. Lam yang tebal dalam qiraat kita pada lafzul jalalah ajalah. Ya. Sebelum dia baris atas ataupun baris depan. Tapi untuk Warsh dia ada tambahan sikit lagi lah. Okey. Baik, ini dia punya manhaj lam tersebut Okey. Yang ni saya minta cubalah Hakim. Boleh Ustaz. Okey. Cuba baca. Kalau lihat Ustaz, dia ada dua wajah. Betul ke Ustaz? Oh, bagus. Ahsan dah bagus. Cuba. Yang pertama kalau tak silap saya iaitu dengan taghlis lam. Iaitu Okey. bacaannya sayasla naran zata lahab. Alhamdulillah. Yang kedua dengan taklil lam iaitu sayasla naran zata lahab. Betul ke Ustaz? Mutafawid, saya nak bagi 100 markah. Terbaik. Terima kasih Ustaz. Boleh dapat tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bila fokus Ustaz, saya rasa senang untuk Senang bacaan je. Warsh Ya, ni. betul. Cuma yang Ustaz, bila kita sebut tentang qiraat Warsh ni, adakah usul qiraat Warsh ini dia akan mengubah makna bacaan dalam Quran Ustaz? Tidak, sebab dia adalah tajwid. Dia tak ubah kalimah, dia ubah bunyi. Dan bunyi itu bersesuaian dengan lahjah suku yang ada di zaman Quran turun. Faham? Kalau yang ni dia lebih mirip pada Bani Tamim punya ni lah lahjah dia. Betul. Dia tak ubah apa-apa. Baik Ustaz. Dan tadi kalau sepanjang saya belajar ni, saya tengok qiraat Warsh ni banyak menyentuh huruf hamzah. Kenapa Ustaz? Sebab Bani Tamim dia sangat suka nak sebut huruf hamzah. Oh, sangat suka. Ya, bagi sangat mereka suka. lah. Ya, bagi mereka sangat suka. Lagi-lagi kalau hamzah tu bertemu dua hamzah satu tempat, macam anzartahum. Kita Melayu senanglah. Betul. Asal ada baris okey. Yang tak ada baris tu jadi sakit perut tu. Ya, betul. Pening kepala Ustaz. Pening kepala kan. Baik. Kan. Jadi kalau Warsh, kalau macam tu dia hamzah ni memang dia sangat suka nak sebut pada lidah dia lah. Walaupun dia orang Arab, tapi ialah Ya, betul. masing-masing ada kesukaran. ada kelebihan masing-masing. Betul. Kan? Okey Ustaz, terima kasih untuk segmen ini, Sama-sama. perbincangan berkenaan manhaj qiraat. Kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM.
Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ardi, Guru Maharat Al-Quran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Boleh Ustaz, kita teruskan Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik Ustaz, saya pun tengah semangat ni. Untuk segmen ini, kita nak fokuskan tentang apa pula Ustaz? Okey, kita dah himpun teori tadi. Sekarang kita nak pergi pada praktikal lah. Okey, cantik Ustaz. Sebab dia memang ada dalam kita punya Betul. silibus lah. Supaya lebih nampak Ustaz. Lebih nampak. Okey. Baik. Murid-murid di rumah, kita nak lihat praktikal yang ada dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah daripada ayat 1 hingga ayat 25. Baik. Kita pilihlah mana-mana ayat yang rasa kita nak bawa perbincangan pada sesi ni. Baik. Yang ni saya ambil daripada Mushaf Qiraat Warsh. Kalau Hakim sendiri lihat, ada tak yang mana-mana yang huruf dia berbeza sedikit lah? Ada satu je. Huruf Ustaz Huruf je. Kalau tak silap saya macam pada ayat ke-6, betul ke Ustaz? Pada Ayat yang ke-6. ayat yang ke? Ke-6. Okey, itu mungkin sebab dia punya Gaya tulisan Gaya tulisan. Iaitu kita lihat pada ayat yang keempat. Ya, baik. Ayat keempat, cuba lihat. Iaitu Tak ada alif. tak ada alif. Alif kecil. Ya, betul. Sebab tu faham. kita keliru tadi. Sebab Betul. apa? Sebab dia sama je. Bentuk sama. Sebab kalau mushaf kita dia tambah alif kecil. Betul Ustaz. Tapi bentuk sama kan? Tapi untuk yang ni Maliki tak ada alif Okey, jadi Warsh akan baca Maliki dengan membuang alif tersebut. Okey. Okey, untuk Al-Fatihah ingat yang ni sahaja. Itu saja Itu saja perbezaannya. perbezaan dia. Jadi tak susahlah untuk Al-Fatihah, qiraat Betul. Warsh ni tak susah. Murid-murid di rumah kalau kata nak bawa dalam solat ni, mudah je. Maliki yaumiddin. Gitu je. Senang. Baik, saya ambil contoh ayat dalam surah Al-Baqarah. Baik. Yang ini kalau kita lihat satu persatu, tengok dari depan. Okey, kita ada yang pertama yu'minuna, dia akan baca dengan yuminuna. Tanpa bunyi hamzah Ustaz. Tanpa bunyi hamzah lah. Okey, hamzah mufrad tadi, hamzah single tadi Okey, kemudian kalimah as-solah akan dibaca dengan apa dia Hakim? As-solo. As-solah. Ataupun as-sola, betul ke Ustaz? Tak, yang tu lain. Satu je? Satu je. As-solah iaitu kita tebalkan lam tersebut. Okey, itu saja. Okey. Perbezaannya Ustaz. Perbezaan yang ada lah. Jadi kalau kita dalam bacaan kita, kalau kita nak ni, kita tengok tu betul. Betul. Tengok dari depan. Tengok dari depan, bawa sampai belakang. Okey, yang mana yang tajwid Warsh ada bincangkan. Yang mana tajwid ada bincangkan. Maknanya kita dapat perhati, yu'minun adalah Ustaz. Okay? Yang yu'minun ada satu. Kemudian tengok lagi bil ghaibi, tak ada apa-apa. Wa yuqimuna pun tak ada apa-apa. Tengok salah satu perkataan, as-solah ni macam ada Ustaz. Tengok balik tajwid, buka balik ada Ustaz. Kalau ada bulatkan ataupun tandakan. Okey. Baik. Jadi kita pergi pada ayat seterusnya. Ini contoh kita nak buat praktikal lah. Okey. Kalimah yang pertama yu'minun dibaca dengan yuminun. Kemudian ada apa lagi? Ada mad jaiz munfasil mad jaiz munfasil bima unzila dengan wa ma unzila lah, kita bulat satu je lah. Kita nak bagi perhatian pada mad jaiz munfasil punya isu Kemudian kita ada wabil akhirati. Yang ni kalau tengok betul-betul ada 3 tajwid kat sini. 3 tajwid? 3 tajwid. Banyak. Okey, yang pertama kita kata apa? Naqal. Naqal, okey. Wabila, betul Okey, yang kedua apa dia? Badal. Badal. 246. Wabila. Buat 6 terus. Yang ketiga apa dia? Ra tu. Kan? Perasan tak ra tu? Ra tarkik. Tarkik ra. Betul. Okey, jadi kalau kita nak bawa dalam pembacaan, kalau kita nak praktik lah sekarang ni, kita buat badal tu 2 dulu. Baik. Walladzina yu'minuna bima
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. Hakim nak cuba ke? Yang isba' yang 6. Boleh Ustaz? Wabila Ustaz Ya, wabila. Wabila akhiratihum yuqinun. Bila dah la tu tak ada dah. Okey. Wabila Wabila la 6 lepas tu khira terus. okey. Wabila akhiratihum yuqinun. Khira. Khira, baik. Okay. Sekali lagi. Wabila akhiratihum yuqinun. Okay. Bila salah tu yang tu ingat sampai mati. Betul tu. Ustaz. Yang tu saya akan ingat sampai bila-bila. Sebab tu kita kena ada guru supaya Yeah. kita boleh betulkan bacaan kita. Okey. Baguslah tu Okey, tu maknanya kata ada 3 wajah dalam ayat ini sebab apa? Sebab dia bergantung pada isu mat badal tu kalau mat badal tu ada 246, maknanya ada 3 wajah lah. Yeah. Yang lain yuminu dengan bima unzila tak ada apa-apa. Itu kekal je. Itu kekal bentuk yang tajwid dia. Okey, tapi untuk mat badal dia ada 246 tadi Okey. Okey, ni kita cuba saya baca. Boleh Ustaz. Dan Hakim cuba ikutlah. Boleh Ustaz. Okey, dengar dulu Dan murid-murid cuba perhatikan. Saya tak nak bulatkan mana-mana. Cuba cam yang mana berubah. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cuba Hakim, nak cuba? Ada 4 tak silap Ustaz. Ada 4 yang beza, okey. betul ke? Ya, betul. Okey. Okey. Nak cuba tak? Cuba. Boleh Ustaz. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz. Berpeluh juga. Betul Ustaz. Kita ni kena fokus satu-satu Ustaz Ya, berpeluh Otak dia ni maknanya Betul. peluh boleh jadi peluh Okey, bagus, alhamdulillah. Baik, itu sebab apa kita kata dia itu wajah Warsh yang pertama. Wajah yang kedua, okey, tak apa ni saya buatlah. Boleh Ustaz. Baik. Wajah yang kedua, cuba perhati murid-murid, mungkin Hakim nanti boleh teka yang mana yang berubah daripada wajah pertama Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada berubah di mana tu? Panjang Ustaz. Betul, alhamdulillah sebab dia sifat A tadilah ada 2 Yeah. wajah kan. Kalau AI dengan AU satu wajah aja. Tapi untuk AA dia ada 2 wajah alhamdulillah. Baik, itu praktikal kita Baik. Sawaun hukum apa Hukum Isba'. Mat wajib mutasil isba'. Okey, kemudian alaihim bertemu dengan hamzah tadi kita kata mim jama' akan silah dengan isba' kan. Sebab tu dia alaihimu tu. Ya, betul. Alaihimu tu jadi 6 lah. Kemudian aa ni ada 2 wajah seperti mana kita bincang. Kemudian murid-murid cuba lihat pada hum ni pun bertemu dengan hamzah. Dan dia mim jama'. Betul. Okey. Jadi dia pun akan berubah jadi silah beserta dengan 6 harakat Okey. Kemudian yang lain yuminun sebab dia adalah hamzah sakinah berada di fa kalimah. Ya. Okey. Okey, murid di rumah kita cuba lihat pada contoh ayat yang ke-8 Okey.
Tanpa saya bagi tahulah yang mana ni, cuba perhati elok-elok Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Okey. Wajah kedua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Saya dah letih dah. Saya minta cuba Hakim lah. Boleh Ustaz. Untuk isbak Isbak Okey. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Masya-Allah. Betul Ustaz? Tabarakallah. Saya sebenarnya perlu Ustaz. Baik, betul Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah. Mutafawik cemerlang. Memang bila yang mana ada isu wash akan panjang, biasa guru kami dia akan ginilah. Yeah. Kalau Syekh Muhammad Abdul Nabi tu dia gini. Dia tanda kena panjang lah. Okay. Dia maknanya kita dah tahu dah. Betul. Tapi dia sajalah nak supaya kita perhatian lebih kan. Betul Ustaz. Kalau saya macam ni. Maknanya 6 tu. Situ ada 6 Okey, alhamdulillah. Baguslah Alhamdulillah. Okey, yang ni kita cuba untuk baca. Ke Hakim nak baca? Boleh Ustaz? Nak cuba? Okey. Boleh? Okey. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Tahtihalan. Halanhar. Ya, Okey. tahtihalanhar. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Alhamdulillah. Okey, wajah kedua untuk potongan tu. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Tak ada apa-apa. Betul? Okey, terus. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ada apa-apa? Tak ada. Tak ada Ustaz. Okey, terus lagi. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Okey, tak ada apa-apa. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ada apa-apa ke? وَهُمُ. Wahum tak ada. Dia selepas dia hamzah baru Yang faham Ustaz. okey. Jadi tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada apa-apa. Baik. Okey. Cuma yang ni kita ada Hmm. mak badal dekat atas. 2, 4 atau 2, 4, 6. Betul. Tak apa. Baca tu pilihlah. Maknanya Hakim pilih 2 lah. Kalau kita nak baca 4, 4 lah. Kalau kita nak baca 6, 6. Macam dalam solat kita buat gitulah. Ya. Pilih salah satu sahaja. Jangan baca 3-3 tu. Kecuali kalau kita bawa dalam tilawah di atas pentas ke, kita buat tilawah taranum ke, kita nak buat 3-3 wajah tu, boleh. Maknanya kita ulang. Wajah pertama, 2, wajah kedua, bacaan pertama, wajah 2, bacaan kedua, wajah kedua, 4 dan Okey, wajah 6. Baik Ustaz, jadi itulah antara yang kita belajar untuk segmen ini. Jadi Ustaz, kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Suhaimi dalam slot menengah atas. Saya hari ini otak saya jadi geliga sebab kita belajar tentang qiraat warsh. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula Ustaz? Okey, kita dah belajar teori, kita dah ada praktikal. Sekarang kita nak buat pengukuhan sikitlah. Baik Ustaz, cantik. Kita nak tengok murid-murid di rumah dia ingat ke tidak itu je. Senang je tak susah pun insya-Allah. Okey, baik. Cuba lihat pada ayat ni. Jangan tengok pada soalan tu. Sebab kita ajar tadi tengok pada ayat. Okey. Okey, di situ ada sesuatu lah. Okey. Iaitu baru lihat pada soalan, Warsh membaca mad muttasil, mad wajib muttasil pada kalimah wa'ala dengan Isba'. Isba' tu apa dia? 6 harakat. 6 harakat. Ahsanta. Bagus. Betul Ustaz Bagus. Mad muttasil dan juga mad jaiz. Mad jaiz. Betul Ustaz. Yang ni mad muttasil. Ini mad jaiz. Ini pun kena betulkan balik lah. Ini mad jaiz mufasil Okey, jadi mad jaiz dengan mad muttasil dia adalah isba' 6 harakat. Faham Ustaz? Bagus, alhamdulillah. Kemudian, ni isba' lah jawapan dia. Alhamdulillah, bagus. Kemudian pada kalimah absarihim dibaca oleh Warsh dengan apa dia? Absar. Taklil. Alhamdulillah. Betul Ustaz Ahsanta, bagus. Ya. Tepat sekali tengok pun dah nampak dia punya. Betul Ustaz. Okey, memang betul lah, itulah jawapan dia. Jadi absar. Absar betul Ustaz. Absar tadi Absarihim. Absarihim Baik. Arti macam orang Perak Ustaz. Bukan Orang betul. Orang betul. Okey Ustaz. Okey, terus kepada kita nak lihatlah kepada pengecaman hakim sebagai baik, murid. Ustaz. Pada ni nak tengok Saya dah bersedia Ustaz. Okey. Saya ajukan soalan, murid-murid di rumah pun cuba tekalah. Boleh? Cuba teka sama-sama dengan hakim Okey, yang mana kalau kita akan ringankan ra dia? Okey, ringankan ra. Jom murid-murid di rumah kita jawab sekali. Zikraka dia akan jadi raka. Alhamdulillah. Betul Ustaz Tepat sekali. Alhamdulillah. Okey, 5 bintang. Cantik. Okey, hakim dan murid-murid di rumah, yang mana pula kalau dia tukar kepada waw mat? Waw mat. Waw mat. Okey. Dia asal mati tapi dia tukar pada waw mat. Mu'minun Ustaz. Bunyi dia akan jadi Mu'minun. Itulah bacaan Warsh. Betul Ustaz Ya, itulah bacaan Warsh. Okey. Kemudian yang mana murid-murid di rumah, kalau baris hamzah tu kita pindahkan kepada huruf mati sebelum dia. Kalimah yang mana? Baris hamzah dipindahkan huruf yang mati sebelum dia. Khalawila. Okey, jadi macam mana Warsh baca? Khalawila. Betul ke Ustaz? Betul lah tu. Betul terbelit dia dah sikit. Nampak macam takut tu betul. Betul lah tu. Betul betul. Okay. Mungkin sekali lagi baca. Khalawila. Betul. Alhamdulillah. Betul lah tu. Murid di rumah pun kena selalu baca Ustaz Ya, betul. Khalawila bagus. 5 bintang. Penuh. Tepat sebab bacaan tu betul dan tepat Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Baik. Kemudian hakim, yang mana kalau kita kata dia akan ada 3 wajah. 3 wajah. Dia akan ada 3 wajah, qasr, tawassut dan isba'. Bil iman. Kenapa pula? Sebab dia mak badal, betul Ustaz? Mak badal betul lah tu. Betul Okay. Hamzah yang baris di bawah, selepas dia ada ya mat. Itulah istilah mak badal jadi dia akan baca, cuba 6 terus. Bil iman. Okay. Betul Ustaz? Yang isba' tu betul. Okey. Tetapi salah tempat. Ada satu lagi. Sebenarnya saya datangkan tu untuk nak uji lagi, iaitu pada naqal ni. Okey. Nak tengok perhatian betul. ada. Okey, cuba Bila i betul tak? Baris bawah terus. Lam tu baris bawah terus. Okey. Bilali betul tak? Bili. Bili
baru betul. Betul, Lengkap. Okey. Okay, walaupun soalan dia Betul. untuk mat badal sahaja, tapi murid-murid sebenarnya itu kita belajar sesuatu. Mana bila lihat satu perkataan, tengok juga pada apa lagi. Dalam satu perkataan kadang-kadang ada 2, Betul. ada 3 isu. Yeah. Macam contoh bil iman. Tadi yang bil akhirah tadi ada 3 isu dalam satu kalimah. Betul, Ustaz. Itu kalau kita bagi perhatian betul-betul, maknanya kita akan nampak semua sekali Betul. manhaj yang ada dalam perkataan tersebut. Okey, Ustaz. Setakat ni macam mana Ustaz menilai saya punya prestasi? Baik, secara keseluruhan dia, saya bagi markah penuh. Maka penuh? Ya, Alhamdulillah. sebab dapat jawab dan mengikuti kelas dengan baik. Terima kasih, Tu. Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, Ustaz. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk dapatkan latihan pengukuhan, lihatlah rujuk pada portal Sumberku. Kan di sana ada kita punya siaran di sana. Okey, baik Ustaz. Jadi jom kita dapatkan latihan pengukuhan untuk kita bertambah faham. Terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada murid-murid yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya. Amin. InsyaAllah jumpa lagi dalam slot yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.